أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita meneruskan kuliah kita dengan mengambil faedah daripada buku Pintar Ilmu Tauhid yang merupakan kompilasi fatwa dari risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani hafizahullah taala. Kitab yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah cetakan yang pertama Rejab 1440 Hijrah bersamaan dengan April 2019. Sebuah kitab yang memuatkan hal yang terkait tentang bagaimana hendaknya seorang hamba itu mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid dan bebas daripada segala kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Dan tauhid merupakan perkara yang paling wajib untuk dilaksanakan oleh seorang hamba, dan ia merupakan pokok segala kebaikan di dunia, begitu juga di negeri akhirat. Manakala kesyirikan adalah pokok segala kerosakan di dunia dan akibatnya di negeri akhirat akan mendapat azab kemurkaan Allah, iaitu dihumbankan ke dalam neraka. Benarlah perkataan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, di mana beliau berkata, aslus salahi at-tauhid wal iman wa aslul fasadi asyirku wal kufru. Pokok segala kebaikan itu adalah at-tauhid dan iman. Adapun pokok segala keburukan, kerosakan adalah kesyirikan dan kekufuran. Sebuah kitab yang memuatkan 12 bab secara meluas, secara terperinci, dimulai daripada bab yang pertama iaitu pengertian ilmu tauhid dan diakhiri dengan bab yang ke-12 fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. Dan kita masih berada pada perbahasan bab yang ke-11, iaitu pada tajuk aktiviti manusia yang berpotensi jatuh pada kesyirikan. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan memasuki aktiviti yang ke-25, iaitu riya dan sum'ah, muka surat 491. Baik, mari kita lihat apa kata Syekh rahimahullah pada perbahasan tentang aktiviti yang ke-25 ataupun perbuatan ataupun amalan ataupun sikap, iaitu riya dan sum'ah, yang merupakan salah satu daripada sifat yang tercela, yang merupakan amalan hati yang pelakunya terjatuh akan membawa kepadanya iaitu kesyirikan dalam niat. Baik, riya dan sum'ah termasuk macam ataupun jenis dari perbuatan syirik adalah kesyirikan dalam niat, iaitu riya dan sum'ah. Ar-riya adalah sikap memperlihatkan ibadahnya agar mendapatkan pujian. Jadi maksud ar-riya adalah berbuat agar dilihat, nampak oleh orang. Iaitu sikap suka menunjuk-nunjuk, suka mempamerkan amal ibadah. Tujuannya apa? Untuk mendapat pujian. Mendapat pujian manusia, bukan pujian Allah. Manakala sum'ah pula, iaitu as-sum'ah
adalah sikap memperdengarkan ibadahnya agar mendapatkan pujian. Tujuan sama, cuma bentuk saja perlakuan itu. Riya iaitu memperlihat agar orang nampak segala perbuatan tindak tanduknya. Ya, agar orang lihat ya, dia sedang membaca Quran, sedang solat, sedang bersedekah, apa saja aktiviti amal ibadah, dia nak orang lihat. Agar dengan itu dia akan mendapat puji-pujian. Sum'ah adalah sikap memperdengarkan ibadahnya. Ya, di sini memperdengarkan. Ya. Maknanya mengkhabarkan, menceritakan, bagi tahu ya, apa yang dia perbuat. Padahal kalau tak diberitahu, orang tidak mengetahui. Contoh, saya malam tadi ya, bangun awal pukul 1 pagi sampai subuh saya beribadah, berzikir, baca Quran dan sebagainya, solat tahajud, ya, bertaubat, bagai-bagai. Jadi dia menceritakan, mengkhabarkan, memaklumkan, mengisytiharkan amal ibadah dia. Tujuannya sama, agar mendapat pujian makhluk, pujian manusia. Jadi ini adalah sikap dan perlakuan yang membawa kepada perkara yang diniatkan, iaitu kerana makhluk, bukan kerana Allah. Ya, Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a Allahu bihi, wa man samma'a Allahu bihi. Sesiapa saja yang riak, niscaya Allah Ta'ala memperlihatkan keburukan dirinya. Dan sesiapa saja yang sum'ah, niscaya Allah memperdengarkan ya, keburukan dirinya. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan sebuah hadis kepada kami, dan beliau SAW adalah as-sadiqul masduq. Beliau SAW bersabda, Fawalladhi la ilaha ghairuhu, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ya, kemudian demi Allah ya, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain dia, sesungguhnya ada salah seorang daripada kamu selalu mengerjakan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dirinya dengan syurga hanya tinggal sahasta, tapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia masuk neraka. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, hadis ini seringkali sulit difahami oleh sebahagian orang, sehingga mereka mengatakan, bagaimanakah mungkin seseorang selalu mengerjakan amalan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sahasta, lalu catatan takdir mendahuluinya, lalu ia mengerjakan amal ahli neraka dan ia memasukinya. Kita katakan jawapan terhadap hadis ini, apa maksudnya? Apa yang ia kerjakan dari amalan ahli syurga hanya sebatas pandangan manusia, sedangkan amalan ahli syurga yang hakiki menurut Allah belum ia kerjakan. Maknanya secara zahir nampak dia melakukan amal-amal yang diperbuat itu memang amal soleh, tetapi secara batinnya sebenarnya ia mengerjakannya itu ya bukan tujuannya untuk meraih ya redha Allah Ta'ala, tetapi untuk meraih redha makhluk. Contoh, jadi yang dimaksudkan tidak ada jarak antara dirinya dengan syurga selain hanya sahasta, yakni telah begitu dekatnya ajal dengan dirinya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar, lalu catatan takdir mendahulunya, lalu ia mengerjakan amalan ahli neraka, maksudnya bahawa ia meninggalkan amalan ahli syurga yang biasanya ia kerjakan. Hal ini kerana ada sesuatu merasuki hatinya yang menjerumuskannya ke dalam neraka hawiyah. Wa'iyyazubillah. Saya jelaskan ini agar tidak ada buruk sangka terhadap Allah Ta'ala. Ya. Demi Allah, tidaklah seorang hamba menghadap Allah dengan membawa amalan ahli syurga yang ia lakukan dengan jujur dan ikhlas, melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sekali-kali tidak akan menelantarkannya, yakni membiarkannya.
Allah Azza wa Jalla pasti memuliakan orang-orang yang beribadah kepadanya. Akan tetapi terjadinya bencana dalam hati juga bukan suatu perkara yang mustahil. Ingatlah kisah seorang di zaman Nabi SAW yang turut bersama beliau SAW dalam satu peperangan. Orang ini tidak melepaskan kesempatan untuk menyerang lawan sehingga ia dapat membunuh. Sehingga ia dapat membunuh musuhnya. Orang-orang pun takjub melihat keberaniannya sambil berkata, ia yang paling beruntung dalam peperangan ini. Namun Nabi SAW bersabda, huwa min ahlin nar. Ia termasuk ahli neraka. Dia seorang yang pemberani. Dia seorang pemberani. Kalau seorang sahabat di zaman Nabi SAW berperang, berjihad, sungguh berani dia di medan pertempuran. Tetapi Nabi SAW menyebutkan bahawa dia adalah ahli neraka. Kenapa jadi begitu? Penyataan beliau SAW ini menjadi perkara besar bagi para sahabat radhiyallahu anhu. Bagaimana mungkin dia ahli neraka padahal dia adalah seorang yang berjihad, bersungguh. Mereka pun bertanya-tanya, mengapa orang tersebut dikatakan sebagai ahli neraka? Lantas seseorang berkata, orang tersebut aku akan ikuti kemanapun ia pergi. Jadi salah seorang sahabat Nabi SAW ingin melihat kenapa Nabi SAW menyebutkan dia sebagai ahli neraka. Lalu dia ikut orang itu ketika dalam peperangan. Nak lihat sikap dia dalam berperang, apa yang dia buat. Lalu seorang berkata, kemudian orang yang pemberani tersebut terkena panah musuh. Dalam peperangan itu, ditakdirkan dia terkena panahan musuh. Lalu ia mengerang kesakitan. Dalam keadaan itu ia pun mencabut pedangnya. Lalu hujung pedangnya ia letakkan di dadanya. Adapun gagang pedang diletakkan di tanah. Ia pun menjatuhkan dirinya hingga pedangnya menembus punggungnya sendiri. Ia bunuh diri. Maknanya dia tak tahan kesakitan, lalu dia membunuh diri. Padahal membunuh diri di dalam agama ini sangat dilarang. Barang siapa yang membunuh diri, maka neraka sedang menunggunya. Na'udzubillah. Jadi dia berjuang sungguh-sungguh di medan jihad, namun apabila dia tertikam, dia tidak bersabar. Dia tidak bersabar dengan ujian tersebut, lalu dia menamatkan riwayatnya sendiri. Dan ini adalah perkara yang dimurkai oleh Allah. Lihat, jika dia bersabar, mati dalam keadaan dia dibunuh oleh musuh, maka tentu syurga sedang menunggunya. Orang yang mengikutinya tadi pun menemui Rasulullah SAW untuk mengkhabarkan kejadiannya sambil berkata, saya bersaksi engkau adalah Rasul utusan Allah. Beliau pun bertanya, Nabi SAW tanya dia, kenapa engkau katakan demikian? Orang itu pun berkata, sesungguhnya orang yang engkau katakan bahawa ia termasuk ahli neraka, terjadi padanya ini dan itu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnasi wa huwa min ahli nar. Sungguh orang itu telah beramal dengan amalan ahli syurga menurut pandangan manusia, padahal sebenarnya ia termasuk ahli neraka. Inilah yang kita khawatirkan. Dalam pandangan manusia dia berbuat amalan ahli syurga, namun kenyataannya dia sedang mempersiapkan diri untuk memasuki neraka, bukan masuk syurga. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Amalan sepanjang usia nampak zahir amalan ahli syurga, tetapi di penghujungnya dia termasuk dalam amalan yang membawanya ke neraka. Contoh lain seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu beramal dengan amalan ahli syurga, solat, zakat, bersedekah dan selainnya. Bahkan mereka solat di belakang Nabi SAW. Bahkan tokoh utamanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, jubah Nabi SAW dipakaikan kepadanya ketika dia mati. Bahkan dia disolatkan oleh Nabi SAW. Dialah yang pertama dan terakhir orang dan ketua munafik yang disolati jenazahnya oleh Nabi SAW. Kemudian Allah melarang orang-orang lain sesudahnya. Zahirnya mereka ikut juga berjihad, walaupun ada di antara mereka ketika berjihad cabut lari, belum berjihad lagi dah mengundurkan diri. Jadi tetapi hujungnya mereka itu adalah dihumbankan ke dalam neraka. Dalam hadis ini juga contoh orang-orang yang beramal dengan amalan ahli syurga,
yang nak dikaitkan dengan tajuk, tetapi hatinya menyimpan perasaan riak. Itu juga menyebabkan mereka dihumbankan ke dalam neraka. Amalan zahir ahli syurga, solat, puasa sunat, berzikir, bagai-bagai, ya, sehingga tetapi riak, menunjuk-nunjuk. Apa saja amalan yang dia buat semua dia nak upload dalam Facebook, nak tunjuk dia hebat mengajinya, ya, berbagai lagi, ya, dia bersedekahnya, semua dia nak tunjuk. Ini khawatir terkena penyakit riak, ya, perkara yang tak sepatutnya diketahui oleh orang, maka dia isytiharkan kepada orang. Lalu dia suka sebab apa? Dapat puji-pujian, hebat, alim, macam-macam, ya, yang hatinya hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Sebab itu amalan-amalan yang berbentuk amalan-amalan sunat ini hendaklah disembunyikan, ya, jangan diketahui oleh orang lain agar terjaga hati, ya. Contoh lain, ya, sepanjang usia melakukan amal ketaatan, namun di hujung usia berpaling, terjatuh dalam maksiat, ya, kerana apa? Tergoda, tertipu dengan tipu daya iblis. Sebab itulah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memohon kepadanya, ya, ihdinas siratal mustaqim, istiqamah di atas jalan yang benar, ya, di atas ketakwaan, ya, dan dia jauhi di atas, ya, kemaksiatan. Ya, Nabi SAW pun mengajar kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami di atas iman. Sebab itu Nabi SAW sentiasa berpesan dalam urusan ini, sentiasa bertakwa kepada Allah, istiqamah di atas ketaatan. Qul amantu billah tsumma istaqim. Dan ada orang yang sepanjang usia beramal dengan amalan soleh, tapi di hujungnya dia mengucapkan perkataan-perkataan kufur, ya, dia mengucapkan perkataan-perkataan kufur. Jadi banyak keadaan. Sebab itu hendaklah seseorang sentiasa khawatir tentang imannya, ya, tentang penghujung akhirnya. Kerana yang diukur dalam agama ini, keselamatan seseorang bukan di awal, bukan di tengah, tetapi di hujungnya. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amal seseorang itu diukur pada penutupnya, pada penghujungnya. Maka sentiasalah memohon doa kepada Allah agar Allah matikan kita dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Allahumma, ya Allah, ya, minta kepada Allah, Allah mukhtim lana ya Allah bi husnil khatimah, wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Berdoa kepada Allah sungguh-sungguh, dan Allah pasti akan memperkenankan doa. Kemudian berkata Syekh rahimahullah, juga ingatlah kisah Al-Usairim dari Bani Abdul Ashal, ya, Abdul Ashal dari kalangan Ansar. Dulu ia dikenali sebagai penghalang dan musuh dakwah Islam. Tak kala para sahabat berangkat perang Uhud, Allah memberinya ilham keimanan pada Usairim. Ia pun turut berjihad hingga akhirnya mati syahid. Ya. Selesai peperangan, orang-orang mencari para korban yang mati syahid, dan mendapati dan menemui Usairim sedang sakarat, sedang berada dalam keadaan nak meninggal, nyawa-nyawa ikan, nazak. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Usairim, apa yang mendorongmu melakukan ini? Apakah demi membela kaummu kah, ataukah kerana cintamu pada Islam? Lalu ia menjawab, bahkan kerana cintaku kepada Islam. Lalu sebelum ajalnya, ia minta disampaikan salamnya untuk Rasulullah SAW. Demikianlah akhir hidupnya yang mati dalam keadaan syahid. Padahal sebelumnya Usairim begitu membenci dakwah Islam. Jadi kebalikan daripada hadis ini adalah juga Nabi SAW menyebutkan betapa ada orang sepanjang usia, ya, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Wa ya'malu fima yaran nasu amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dan ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, namun menurut apa yang tampak di hadapan manusia, sebenarnya dia adalah penghuni syurga. Seperti seluruh para sahabat Nabi SAW, asalnya mereka adalah orang-orang kafir, musyrik, ya, kemudian mereka masuk Islam. Dan ada di antara mereka tak sempat pun untuk beramal dengan amalan-amalan yang diperintahkan, ya, seusai syahadah saja, ya. Lalu, ya, mereka pun Nabi SAW perintahkan untuk berjihad. Satu amalan saja, ya. Mereka berperang, kemudian mereka mati syahid. Lalu Nabi SAW menyebutkan untuk mereka itu syurga.
sedikit amalan. Ya. Baru je masuk Islam. Kemudian terus diperintahkan untuk berjihad dan mereka akur. Sebagaimana ada di antara sahabat seperti itu. Ya, lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka itu, amila qalilan wa ujira kathiran. Dia beramal sedikit je amal dia, namun diberi ganjaran yang sangat besar, iaitu syurga. Itu contoh. Ya. Jadi kebalikan daripada itu, ada orang amalannya asalnya ahli neraka macam orang kafir itu. Atau juga kisah seperti seorang lelaki yang telah membunuh di zaman dulu. Ya. Zaman sebelum Nabi SAW, dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia mendatangi seorang rahib, tanya, ada tak pintu taubat untuknya? Tu. Ya. Ahli ibadah. Lalu dia kata tak ada pintu taubat, jahat sangat. Lalu dibunuh oleh orang tersebut. Jadi 100. Lalu dia mendatangi pula seorang ulama, alim lah, orang alim, tanya hal yang sama. Lalu dijawab bahawa pintu taubat baginya sentiasa terbuka, dengan syarat dia hendaklah meninggalkan kampung asalnya yang penuh dengan kejahatan itu menuju ke tempat lain, yang mana di situ banyak orang-orang yang soleh. Lalu dia pun berjalan ke arah tersebut. Kemudian dia mati dalam perjalanan. Kisah ini sangat masyhur. Dan kemudian ya, malaikat pun nak mengambil dia, 2 malaikat. Akhirnya dia dibawa ke syurga kerana dekat jarak dia dengan tempat yang dia nak pergi tersebut, sebagaimana yang disarankan. Baik. Kemudian hukum beramal dengan riya atau sum'ah. Umumnya seorang hamba yang beramal dengan riya atau sum'ah terjatuh pada syirik asghar, yakni syirik kecil. Akan tetapi ia dapat terjatuh pada syirik akbar apabila dalam ia beribadah semata-mata hanya inginkan dipertontonkan pada orang lain, sedikit sekali atau tidak ada niat kerana Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perbuatan kaum munafik. Jadi ya, amalan kerana riya atau sum'ah, ya, daripada paling minima syirik asghar, tapi akan membawa pada syirik akbar bila sepenuhnya dia buat itu kerana untuk mendapat pujian manusia, bukan pujian Allah. Kerana manusia, bukan kerana Allah, sebagaimana sikap orang munafik yang Allah sebut dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk solat, mereka kerjakan dengan malas. Mereka bermaksud riak, yakni ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka itu tidak mengingati Allah kecuali sedikit. Ya, jadi perangai orang munafik ini, mereka beribadah ya langsung bukan kerana Allah, tapi nak menunjuk ataupun untuk menyelamatkan diri mereka agar dapat bersama dengan kaum muslimin, dapat faedah daripada kaum muslimin dan pelbagai lagi, bukan kerana Allah. Jadi jika sudah sampai ke tahap itu, maka itu adalah syirik akbar. Ya. Alangkah ruginya orang-orang yang berpenat, berletih melakukan ketaatan tetapi tidak meraih apa-apa. Ya, kerana dia tidak mahu meraih pujian Allah, dia hendakkan pujian manusia. Itulah yang dia dambakan, yang dia bersungguh-sungguh, berletih, berpayah. Ya, alangkah ruginya di negeri akhirat. Adapun di dunia, ya barangkali dia dipuji. Oh, dia tu seorang yang alim, rajin menuntut ilmu, ya, rajin mengajar ke sana kemari. Oh, dia tu seorang yang banyak baca buku, ya, bukunya banyak, ya, Masya Allah. Dia suka orang puji, ya, dan bertambah-tambah lagi, ya, penyakitnya itu. Oleh kerana itu, solat terberat yang dikerjakan kaum munafik adalah solat subuh dan solat isyak kerana gelap. Ciri khas orang munafik ni boleh diukur dengan parameternya, rujukannya solat, terutamanya solat subuh dan solat isyak. Kenapa? Gelap. Bila gelap, orang tak nampak, tak bolehlah dia nak riak. Nak menunjuk-tunjuk, betul kan? Jadi dia tak datang solat subuh isyak ni. Buat apa datang? Orang kan nampak. Lagi satu, dia dapat menyembunyikan kemalasan dia tu, kepura-puraan dia tu. Waktu siang, bukan main lagi, semangat dia datang supaya orang puji. Rasulullah SAW bersabda, inna athqala salatin alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr.
Sesungguhnya solat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah solat isyak dan solat subuh. Kerana waktu itu gelap. Ya, gelap itu satu. Kemudian waktunya waktu yang berat. Bayangkan waktu isyak. Waktu dah mula nak malam nak melabuhkan tirai dan persiapan untuk tidur. Subuh pula waktu untuk bangun tidur. Lagi berat. Apatah lagi kalau di zaman itu tentunya nak pergi ke masjid berjalan kaki. Jauh. Ya, ada yang jauh, ada yang dekat. Dan menghadapi pelbagai kesulitan. Banyak halangan. Jadi itu lagi menambahkan kemalasan mereka itu. Dan ada alasan yang kukuh. Tu orang munafik. Ya, ada pun orang mukmin, susah payah, senang, dekat, jauh, tetap mereka datang. Tanpa mengambil kira waktu solat yang mana satu. Ya, hatta yang paling berat itulah yang mereka akan sampai berusaha subuh, isyak. Jadi jangan jadi seperti perangai orang munafik. Ya, solat isyak tak datang, solat subuh pun tak datang untuk berjamaah. Ya. Baik, syirik kecil apabila niat seseorang awalnya kerana Allah. Akan tetapi ia juga memiliki niat lain. Meskipun sedikit agar dipuji orang. Kata Imam Ibn Qayyim, yasirun niyah. Yang ini sedikitnya riak. Yasir itu sedikit. Ada kecacatan disebabkan berpalingnya niat itu. Ya, niat asalnya kerana Allah, kemudian tercampur dengan niat kerana makhluk. Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimallahu ta'ala berkata, yang kedua dari macam-macam kesyirikan adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Yakni suatu perbuatan yang penamaannya sebagai perbuatan syirik sudah ditetapkan melalui dalil-dalil syariat. Akan tetapi tidak sampai kepada darjat asyirkul akbar, syirik besar. Kerananya perbuatan tersebut dinamakan syirik kecil. Misalnya perbuatan riak dan sum'ah, ya, seperti orang yang membaca Al-Quran supaya dilihat orang. Ya, dilihat dan didengar. Dilihat atau didengar. Mengerjakan solat supaya dilihat orang. Berdoa supaya dilihat orang. Dan semacamnya. Berdoa dilihat atau itu semua. Ya, riak agar didengar. Oi, dia baca doa bukan main sedap. Berirama. Panjang. Penuh dengan perasaan. Ya, sampai menangis-nangis di khayalat ramai. Ya, tetapi ketika bersendirian berdoa pun tidak. Itu contoh. Ya. Ketika solat di khayalat ramai, bukan main lama, tertib, elok aturan. Ya, bukan main nampak kekhusyukannya. Tetapi bila bersendirian tidak seperti itu. Bahkan barangkali tak solat pun. Dan telah tetap dalam sebuah hadis bahawa Nabi SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kamu adalah asyirkul asghar. Sebab dia sangat halus. Dan dia banyak manusia yang sulit berlepas diri daripada serangannya. Kecuali orang-orang yang dirahmati, dibantu, ya, oleh Allah Ta'ala. Beliau SAW pun ditanya tentangnya. Lalu beliau SAW jawab, Nabi SAW jawab, itu ar-riya. Pada hari kiamat kelak, Allah Azza wa Jal berfirman kepada orang-orang yang riak, idhabu, ya, ila man kuntum tura'una fid dunya. Datangilah, pergi kamu kepada orang yang dulu kamu bersikap riak. Pergilah dia, pergi padanya. Dulu kamu riak, ya, untuk mendapat perhatian dia kan. Kamu pergi pada dia saat di dunia lalu. Lalu lihatlah apakah kamu dapati ganjaran daripada mereka. Kamu buat kerana mereka, kamu pergi minta ganjaran daripada mereka. Ya, jangan datang kepada aku. Begitulah maksudnya. Ya, Allah akan berfirman seperti itu kepada orang-orang yang riak nanti di negeri akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Mahmud bin Labid al-Ashali al-Ansari radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh al-Imam At-Tabrani, Al-Baihaqi dan jamaah ahli hadis secara mursal dari Mahmud. Mahmud adalah salah seorang sahabat kecil yang tidak sempat mendengar hadis daripada Nabi SAW. Akan tetapi riwayat-riwayat mursalnya sahabat adalah sahih, yakni sah, valid dan hujah di sisi para ulama. Baik, sekarang perbahasan tentang apa hukum bersikap riak. Ya, boleh tak? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, perbuatan riak itu termasuk asyirkul asghar,
syirik kecil. Kerana seseorang hamba membuat sesuatu sekutu terhadap Allah dalam amal ibadahnya. Ini kena ingat. Walaupun namanya syirik kecil, tapi dia dosa besar. Ya, sebagaimana yang kita sebut, ya, dosa besar, dosa-dosa ni, aturannya yang pertama, ringkih nombor 1 apa? Syirkun akbar. Nombor 2, syirkun asghar. Nombor 3, al-bid'ah. Nombor 4, dosa-dosa besar. Nombor 5, dosa-dosa kecil. Ni 5. Ni dosa ikut urutan. Jadi jangan pandang remeh. Ya, apa saja penyakit yang ada pada hati itu dosa besar. Tu. Ya. Dan dosa besar hati yang paling utama apa? Riya, as-sum'ah, sebab dia syirkun asghar. Tapi dia boleh berubah tak kepada syirkun akbar? Boleh. Sebagaimana penjelasan tadi. Apabila dia telah mencapai maqam kesempurnaan riya. 100% totally hanya kerana manusia, bukan kerana Allah. Tu. Baik. Terkadang kerana seorang hamba yang membuat satu sekutu terhadap Allah dalam amal ibadahnya, padahal kita dilarang, tak boleh sekali-kali Allah itu disekutukan dengan makhluk sekecil apapun dalam beribadah kepadanya. Terkadang perbuatan riak dapat mengantarkan kepada syirik besar, syirik akbar. Adapun Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah memisalkan asyirkul asghar, yakni syirik kecil, dengan yasirul riya, sedikitnya riya. Ini menunjukkan kathirul riya, banyaknya riya itu terkadang menghantarkan kepada syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, hendaklah ia mengerjakan kebajikan, ya, amal soleh, dan janganlah ia berbuat syirik dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 110. Ini syarat. Jika kita ingin bertemu dengan Allah di negeri akhirat, di mana kita bertemu dengan Allah? Tentunya di dalam syurga. Ya, nak masuk syurga, maksudnya masuk syurga, dapat melihat wajah Allah. Kalau tak masuk syurga, tiada harapan. Jadi apa syarat? Iaitu 2, mengerjakan amal soleh dan tidak berbuat syirik. Baik. Amal soleh adalah amalan yang benar dan ikhlas. Amalan yang ikhlas adalah yang mengharapkan wajah Allah semata-mata, lillahi ta'ala. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Ini semuanya perintah-perintah agar mengikhlaskan niat, ya, pengharapan, tujuan dalam beribadah hanya untuk meraih redha Allah Ta'ala, tidak sebaliknya. Maka amalan yang tidak mengharapkan wajah Allah berarti bukanlah amalan yang soleh. Demikian pula jika keluar daripada aturan syariat, Allah Ta'ala, berarti bukanlah amalan soleh, bahkan suatu amalan yang tertolak. Jadi kita telah bahas bab ini tentang syarat diterimanya ibadah seseorang di sisi Allah. Ini kaedah yang baku, yang penting, yang wajib dijaga, ya. Iaitu apa? Amal ibadah seseorang, daripada sekecil-kecil ibadah sampai sebesar-besar ibadah, ya, maka hendaklah memenuhi syarat. Dan kita telah pelajari secara terperinci pada bab yang ke-7, iaitu wajib mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan di situ pada bahagian B disebut 2 syarat ibadah, ya, pada buku surat 153. Dengan menggunakan ayat yang sama sebagaimana yang dipaparkan di sini, iaitu hendaknya, ya, dengan mengutip perkataan, ya, ketika mana, ya, perkataan yang disebut oleh siapa? Oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, ya, tentang firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji kita, siapa yang terbaik sekali amalnya. Jadi jawapannya, terbaik amalnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itulah dia syarat ibadah. Apa makna ikhlas dan benar? 2 syarat ni ada dalam kalimah syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu ikhlas. Muhammad Rasulullah itu adalah ittiba'ur rasul. Ya, tengok para ulama dulu bagaimana mereka tajam sekali pemerhatian mereka buat kesimpulan. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullah,
atau dikenali sebagai Abu Ali. Ya. Rakan-rakannya ditanya, apa maknanya? Wahai Fudail, Abu Ali, apa makna ikhlas? Akhlasuhu wa aswabuhu. Lalu jawab beliau, innal amal, bahwasanya amal itu, ya, amal tersebut ni, idza kana, apabila ikhlas, ya, idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal tu bila kita buat, ya, ikhlas dah ada dah, memang ikhlas, namun tetapi tidak benar, tidak ikut aturan syariat, tidak ikut sunnah Nabi SAW, ikut bid'ah, lam yuqbal, takkan diterima. Ya, letih beramal. Kenapa buat tu? Kenapa berzikir? Ya, kerana Allah, ikhlas. Ya, sungguh-sungguh saya buat ni. Tapi cara ikut macam mana? Cara tak ikut cara Rasulullah SAW. Out, you go. Wa idza kana sawaban. Kemudian kalau dia buat ibadah tu, betul lah cara dia. Cara berzikirnya betul, cara berwuduknya betul, cara solatnya betul. Walam yakun khalisan, tapi tak ikhlas pula. Riak, ujub, bagai-bagai, lam yuqbal, pun tak diterima juga. Jadi hatta yakuna khalisan sawaban, sampai benar-benar dia buat amal ibadah itu, iaitu ikhlas dan benar. Dua syarat ini tak terpisahkan selama-lamanya, abadan. Wal khalisu ay yakuna lillah, was sawabu ay yakuna ala sunnah. Tu ni kaedah yang paling baku, paling kukuh lah. Iaitu keikhlasan itu adalah kamu buat kerana Allah Ta'ala. Yang benar tu adalah kamu berbuat di atas sunnah. Itulah dia syarat diterimanya ibadah. Jangan terjatuh ke dalam perkara yang berlawanan. Pembatal kepada keikhlasan adalah syirik. Itu lawan pada tauhid. Ikhlas itu adalah buah tauhid. Pembatal kepada sunnah adalah bid'ah. Jadi jangan remehkan bid'ah. Dia perkara besar, perkara yang membinasakan. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan fobia kalau dibahas tentang bid'ah. Sebab dia perkara yang wajib dijauhi. Ya, wajib dijauhi, wajib dilawan, wajib dibantah, wajib diperingatkan. Jadi hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini masyhur sekali. Sesiapa saja yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amalan itu tertolak. Terang sekali peringatan daripada Nabi SAW. Jangan memandai-mandai dalam berbuat amal ibadah bila tidak ada contoh, perintah, ya, tegah dan sebagainya. Beliau SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap urusan itu menurut niatnya. Jadi dua ni tak terpisahkan, jangan diasingkan. Ya, kenapa kamu buat ni? Kerana Allah Ta'ala. Berzikir takkan salah. Ya, kami bukan buat maksiat, kami berzikir ni. Tapi zikir kamu tu nanti dulu. Zikir itu adalah ibadah. Dari satu sisi memang dia ibadah, tapi dari satu sisi tengok cara pelaksanaannya, ya, bacaannya, bilangannya, waktunya, tempatnya, tengok. Ya, muafakah tak dengan sunnah Nabi SAW? Jika tidak, maka khawatir terjatuh dalam bid'ah, maka tertolak, fahuwa raddun. Barang siapa yang berpegang dengan kaedah ini, maka dia pasti akan selamat selama-lamanya. Barang siapa yang keluar daripada aturan ini, sudah tentu dia akan terjatuh dalam berbagai perkara-perkara yang menyimpang dan rugi berletih dia dalam melakukan ketaatan. Dan itulah yang kita lihat pada orang-orang yang terjatuh dalam kebid'ahan. Ya, begitu juga terhadap pelopor-pelopor kebid'ahan itu. Mereka pasti akan rugi dan menyesal di negeri akhirat. Kerana itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kerana kita telah dicukupkan agama ini, maka laksanakanlah sesuai dengan aturan dan mengikhlaskan niat kerana Allah. Baik, seterusnya. Sebahagian ulama mengatakan kedua hadis ini adalah timbangan amalan-amalan para hamba. Hadis tentang niat adalah timbangan bagi amalan batin. Adapun hadis lainnya adalah timbangan bagi amalan lahiriah, amalan zahir. Jadi amalan ini tak akan terpisahkan dua, zahir dan batin. Ya, zahir itu diperelokkan, batin juga diperelokkan, mesti berjalan beriringan. Ya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum suatu ibadah apabila terjangkiti sikap riak. Maka beliau rahimahullah menjawab,
hukum suatu ibadah apabila terjangkiti sikap riak itu ada 3 keadaan sebagai berikut. Ni tingkatan riak. Ya, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, bahawa motivasi, dorongan, sebab ibadah tersebut, ya, pada asalnya adalah memang ingin dilihat orang. Purposely dia buat tu nak dapat pujian lah, supaya orang tengok, orang puji. Nak tarik perhatian. Misalnya seperti seorang hamba yang mengerjakan solat kepada Allah untuk dilihat orang, supaya solatnya itu mendapat pujian orang, maka yang seperti ini membatalkan amal ibadah. Seperti orang yang bersedekah, menginfak, bantu orang susah sana sini, tangkap gambar, upload, purposely, tak lain tak bukan untuk mengharapkan like daripada orang, pujian daripada orang. Dia angkat, dijulang. Dialah orang yang paling hebat dalam bab, iaitu melaksanakan kebajikan, filantropi, dia panggil filantropi ke apa. Ya, dia suka dipuji. Tu. Ya. Dia beraksi buat gambar, posing sana, posing sini, telentang sana, telentang sini, letih sana, tidur, sini sampai duduk. Ya. Macam-macam lah posing dia. Itu. Ya. Padahal perkara-perkara tersebut hendaklah disembunyikan. Apa faedahnya? Ya. Maka khawatir nanti hati itu sangat lemah. Hati sangat lemah. Sangat mudah dimasuki oleh talbis iblis. Ya. Yang kedua, bahawa hamba itu berbuat syirik dengan bersikap riak di tengah-tengah ibadahnya. Awalnya okey, kemudian dijangkiti, dimasuki. Maknanya ia bersikap ikhlas kepada Allah di awal ibadahnya, lalu timbul sikap riak di pertengahan amal ibadahnya. Maka yang seperti ini tidak lepas dari 2 perkara. Ini memang akan berlaku pada sesiapa pun. Cuma sejauh mana dia dapat lawan. Tapi yang mula-mula tadi memang purposely, right from beginning, purposely untuk tujuan manusiawi, dapat puji, dilihat. Ya. Pertama, apabila awal dari suatu ibadah tidak berkaitan dengan akhirnya, maka amal ibadah di awal adalah sah pada keadaan apapun. Sedangkan ibadah yang akhir adalah batal, sebab dia sesuai dengan niat. Misalnya seperti seorang hamba yang memiliki wang 100 rial, 100 ringgit, duit kita lah, untuk ia sedekahkan. Lalu ia sedekahkan 50 rial secara ikhlas, tapi timbul sikap riak ketika ia sedekahkan 50 rial yang berbaki. Maka sedekahnya yang awal adalah sedekah yang sah dan makbul, diterima. Sedangkan sedekah 50 rial berikutnya adalah batal kerana keikhlasannya terjangkiti sikap riak. Tu. Jadi sangat tergantung pada keikhlasan. Ya, awalnya ikhlas, okey, iaitu acceptable. Kemudian yang terakhirnya adalah riak, maka yang itu not acceptable, rejected. Yang kedua, apabila terdapat kaitan antara awal ibadah dengan akhirnya, maka di keadaan ini setiap hamba tidak lepas dari 2 perkara, iaitu ni ada terkaitan pula. Jadi totally separate. Yang awal tadi mula-mula totally dia memang purposely kerana manusia, bukan kerana Allah. Yang ini pula awal dan akhir tu ada kaitan. Macam mana? Yang pertama, hamba tersebut berupaya menolak riak dan tidak membiarkannya. Awal tu dah datang lah serangan tu, tapi dia lawan. Bahkan ia berpaling darinya dan membencinya. Maka yang seperti ini tidak mempengaruhi amal ibadahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menganggap dari umatku, iaitu sesuatu yang terlintas dalam dirinya selama ia tidak kerjakan atau tidak ia ucapkan. Maka tak dikira lintasan-lintasan hati ini. Kalau tidak diterjemahkan dalam bentuk tindakan, maka Allah Ta'ala tidak mengambil kira. Selamat, dia simpan. Ya, contoh macam orang yang hasad pada seseorang dalam diri dia, tapi dia tak lepaskan, maka dia simpan, dia tahan, maka tak berlaku dari sisi reality. Maka selamat dia. Tapi kalau hasad itu keluar dalam bentuk tindakan, dia mula cari jalan, ya, untuk, ya, melakukan pelbagai tindakan yang mendatangkan, ya, yang mendatangkan kesan terhadap orang yang dihasad, maka itu baru dikira. Ya, seperti orang yang hasad pada seseorang, lalu dia pun menyebarkan khabar fitnah, yang menuduh bukan-bukan, atau dalam tindakan, ya, mengupah tukang sihir untuk menyihir sehingga kawan itu terzolimi dan pelbagai lagi. Ketika itu dikira ia sebagai dosa besar.
Perkara yang kedua, hamba tersebut merasa nyaman bersikap riak tanpa ada penolakan. Dia menikmatinya. Ya, dia redha. Maka amal ibadah yang sedang ia kerjakan menjadi batal seluruhnya. Kerana ada kaitan antara awal ibadah dengan akhirnya. Misalnya, ia mengawali sunat dengan ikhlas kerana Allah. Mengawali solat. Mula-mula lillahi ta'ala. Lalu timbul sikap riak pada rakaat kedua. Maka batallah solat yang ia kerjakan. Sebab ada kaitan antara awal ibadah dengan akhirnya. Batal sini apa? Pahala, solatnya sah. Yang mula tu memang ikhlas kerana Allah lah. Tiba-tiba ada orang datang masuk. Lalu dia pun berubah niat. Maka dia pun memperelokkan, memperhaluskan, baca bukan main sedap lagi. Tadi baca sambil lewa je. Ya. Ataupun dia duduk baca Quran. Mula diam je. Sorang-sorang baca diam. Tiba-tiba ada orang masuk bukan main kuat lagi. Suara je bukan main, disedap-sedapkan. Dan mesti ada daripada hati tu kerana nak dapatkan perhatian. Jadi amalan hati ni hanya diketahui oleh pemiliknya saja. Kita tak boleh buat assumption, buat andaian. Oh tu riak tu nak menunjuk lah. Ya. Tadi duduk seorang macam diam, kita datang macam kuat. Itu bukan urusan kita. Itu urusan dia. Tetapi kaedah memberikan apa yang disebut ini adalah kaedah untuk setiap individu. Menapis diri masing-masing. Bukan untuk orang lain menjatuhkan hukuman terhadap seseorang. Boleh faham? Jadi jangan pula digunakan kaedah ni salah penerapan. Tadi duduk seorang diam je. Tak buat apa, tiba-tiba kita datang dia baca Quran. Tu contoh. Ini ya bukan untuk dijatuhkan. Kerana riak, sum'ah ini ataupun amalan hati hanya pemilik saja yang mengetahui. Jadi penjelasan-penjelasan ini untuk setiap individu, pemilik-pemilik amalan itu. Jangan terjatuh dalam perkara yang dinyatakan ini. Keadaan ketiga, bahawa timbulnya sikap riak pada hamba tersebut selesai dia mengerjakan suatu amal ibadah. Ini dah sudah lah. Tadi ikhlas seluruhnya. Ya, dan ini berbahaya. Yang 5 tahun, 10 tahun dulu tu ya, datang riak lagi. Maka yang seperti ini tidak mengaruhi amal ibadahnya dan tidak membatalkannya kerana amal ibadahnya telah selesai secara sah sehingga timbulnya sikap riak setelah itu tidak merosaknya. Benda dah berlalu. Kau nak riak pun tak ada faedah lah. Ya. Jadi dia maksudnya ni ketika dia berbuat. Ya. Perlu diperhatikan bahawa adanya rasa senang gembira di hati seorang ketika orang-orang mengetahui amalan ibadahnya bukanlah termasuk riak. Sebab yang seperti itu timbul setelah amal ibadahnya selesai ia kerjakan. Bukan pula termasuk riak apabila seorang hamba merasa senang mengerjakan amal-amal ketaatan. Sebab yang seperti itu merupakan petunjuk atas keimanannya. Nabi SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa saja yang dibuat senang oleh amal baiknya dan dibuat susah oleh amal buruknya, maka seorang mukmin. Maknanya ya, dia bersyukur di atas nikmat. Alhamdulillah ya Allah, sepanjang usia muda aku dulu aku taat padamu ya Allah. Maknanya itu bukan riak. Itu tanda syukur. Ya. Astaghfirullah ya Allah, dulu ya waktu muda aku sekian-sekian buat maksiat dan sebagainya. Itu menunjukkan hidup hati dia. Dan Nabi SAW pernah ditanya tentang hal ini, lalu beliau SAW bersabda, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itulah berita gembira yang dipercepat untuk seorang mukmin. Wallahul muwaffiq. Baik. Ya. Kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah ya, untuk ya, lanjutannya sesi yang kedua kita akan selesai bab ni. Jadi di sini Syekh rahimahullah akan menjelaskan seterusnya meninggalkan amal kerana riak atau sum'ah, bagaimana kedudukannya. Dan begitu juga pujian manusia setelah mengerjakan amal yang ikhlas. Yang setelah selesai buat ibadah, dia orang puji. Dan ketika itu kita memberikan reaksi. Sama ada masuk tak dalam kategori riak atau tidak. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaga kita ya, agar sentiasa meraih keikhlasan dalam melakukan ketaatan lillahi ta'ala dan dijauhi daripada segala ya perbuatan yang tercela, iaitu tidak sekali-kali melakukan amal ibadah itu untuk meraih puji manusia, kerana ia akan merugikan urusan di negeri akhirat nanti. Waliyazbillah. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.